Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada minggu ini, kita meneruskan pembelajaran dari bab 5 dengan subtopik 5.2 Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita akan belajar apakah faktor-faktor yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Terdapat 3 faktor yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Faktor pertama ialah penentangan orang Melayu. Faktor kedua ialah cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Faktor ketiga ialah sokongan pentadbir British. Mari kita lihat apakah huraian berkenaan dengan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Faktor pertama, orang-orang Melayu dan cendekiawan Melayu bersama dengan UMNO membantah Malayan Union kerana Malayan Union memberi kesan yang buruk kepada raja dan orang-orang Melayu. Bantahan yang dibuat oleh orang-orang Melayu disaksikan oleh 2 orang ahli Parlimen British, iaitu L.D. Gummins dan Rhys Williams, seperti dalam gambar yang saya sertakan ini. Gambar ini menunjukkan 2 orang ahli Parlimen British telah datang untuk melihat sendiri bantahan yang dibuat oleh orang Melayu. Lihatlah spanduk-spanduk yang dibawa oleh orang Melayu semasa kedatangan 2 orang ahli Parlimen ini. Tujuannya untuk menunjukkan orang Melayu sememangnya membantah penubuhan Malayan Union. Bantahan ini kemudiannya telah dilaporkan oleh L.D. Gummins dan Rhys Williams apabila mereka bersidang di Dewan Parlimen British. Mereka menyatakan sekiranya British melaksanakan Malayan Union, keadaan akan huru-hara di Tanah Melayu. Ketika bantahan dilakukan, persediaan menggubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dijalankan melalui rundingan Raja-Raja Melayu, UMNO dan British. Faktor kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Pada 27 Mei 1946, satu pertemuan dan rundingan telah dibuat antara Governor General British iaitu Malcolm MacDonald, Governor Malayan Union iaitu Sir Edward Gen bersama dengan Raja-Raja Melayu. Rundingan telah diadakan di Kuala Kangsar, Perak. Tujuannya untuk berunding mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan British berhubung dengan isu penubuhan Malayan Union. Dalam rundingan itu, Raja-Raja Melayu telah mencadangkan 5 perkara. Cadangan pertama, penubuhan persekutuan bertaraf naungan, bukannya jajahan. Perjanjian baru untuk menggantikan Malayan Union. Jawatan Pesuruhjaya Tinggi pula menggantikan Governor. Raja berkuasa dalam perundangan dan perkataan negeri-negeri Melayu perlu dimasukkan dalam persekutuan yang baru. Faktor ketiga, sokongan pentadbir British. Terdapat golongan ataupun pentadbir-pentadbir British yang menyokong supaya Malayan Union dibubarkan dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab sokongan adalah kerana persekutuan dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Di antara pentadbir British yang menyokong penubuhan Persekutuan Tanah Melayu adalah Sir Edward Gen, Sir Malcolm MacDonald, Sir Rob Holmes dan ramai lagi. Antara cadangan penting yang dikemukakan oleh Sir Rob Holmes adalah ia mencadangkan agar British melibatkan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan.
Contohnya, memberikan kuasa tertentu kepada Sultan dalam majlis negeri dan majlis undangan. Jadi, sokongan pentadbir British ini selaras dengan dasar dekolonisasi pada masa itu. Kita kena faham bahawa selepas Perang Dunia Kedua, tanah jajahan British telah berada dalam keadaan yang perlu pentadbiran. Jadi, dasar dekolonisasi telah dilaksanakan dengan memberi kemerdekaan kepada negara-negara yang dijajah. Dasar dekolonisasi ini selaras dengan Piagam Atlantik. Piagam Atlantik telah dirangka oleh British dan Amerika pada Ogos 1941. Ia berasaskan prinsip berkaitan dengan matlamat pelan tindakan sedunia selepas berlakunya peperangan supaya tiada lagi perluasan wilayah. Maksudnya, negara-negara penjajah atau imperialis seperti Britain perlulah menyediakan negara-negara yang dijajah kepada pentadbiran sendiri, atau kata lain, memberi kemerdekaan kepada negara-negara tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan dasar dekolonisasi, iaitu dasar memberi kemerdekaan kepada negara-negara yang dijajah. Jadi, pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan secara rasmi setelah Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.